Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda sedang menonton Agenda Awani secara langsung dari studio Awani Bukit Kewangan Kuala Lumpur, dan tentunya dengan amaran dan juga risiko yang untuk kita melihat ke depan tentang gelombang kedua dan sebagainya, tentang hujan bertembung dengan air pasang dan sebagainya, melihat pada banjir ataupun bah di kawasan utara, seperti yang dikatakan oleh kampung saya, tetapi mungkin kita nak melihat di sebalik itu di Agenda Awani. Suami telah pun memberikan data dan juga penerangan tentang apa yang akan berlaku, mungkin akan berlaku tentang gelombang kedua ini. Tapi malam ini di agenda, mungkin kita nak melihat pada apa yang mampu kita lakukan. Persediaan yang lebih mendalam dan pandangan yang lebih makro tentang perkara ini. Dan kita juga nak bandingkan kerana negara lain di dunia pun mungkin ada masalah yang serupa dan mereka juga mungkin menghadapi pola taburan hujan yang lebih teruk lagi berbanding kita dengan keadaan muka bumi yang tidak sesuai untuk mereka menebak banjir, tapi mereka masih memikirkan cara untuk mengatasinya. Oleh itu saya berterima kasih kepada Profesor Insinyur Dr. Nasir Han kerana datang pada malam ini. Beliau seperti yang kita tahu daripada Nahrim, dan Nahrim memang terkenal melihat pada hidrologi dan sebagainya, tentang kajian lembangan sungai. Itulah orang paling hebat bicara ini. Profesor ada di sini, dan saya nak melihat kepada contoh yang ada di Korea. Banyak yang Nahrim ada tentang kajian-kajian di Korea. Jadi kalau kita Google dan cari, tetapi yang menarik perhatian saya, orang Korea begitu bangga tentang penyelidikan mereka terhadap air hujan ini ataupun menuai air hujan ini, sehingga mereka pergi dan meletakkan dalam kajian mereka terdahulu itu, walaupun kajian itu tentang masa kini, tetapi tentang ribuan tahun dahulu mereka telah pun ada alat kuno untuk mengkaji tahap air hujan dan sebagainya. Dan untuk dunia moden di Bandaraya Seoul, ada undang-undang yang dikuatkuasakan sejak 2004 lagi, di mana mesti ada sistem penuaian air hujan dalam bangunan-bangunan tertentu. Dan ini pula dihubungkan dengan pusat pemantauan bencana mereka termasuk banjir, dan mereka tahu berapa aras air dalam tangki-tangki yang menuai air hujan ini. Secanggih itu cara mereka melihatnya, kerana sistem penuaian air hujan bukan sahaja untuk menggunakan air bila air tiada di Korea, tetapi juga untuk tujuan menghadapi banjir. Ini kerana kalau ikut kajian saintifik mereka mengatakan setiap kali kita meletakkan suatu badan air dalam simpanan, ia mengurangkan lagi kelajuan air itu contohnya. Itu saya tak tahu, itu yang saya nak tanya Profesor dalam konteks ini. Boleh berikan keadaan di Korea itu berbanding dengan kita, kerana yang saya difahamkan bila membaca penyelidikan yang ditulis itu, bahawa taburan hujan mereka lagi tidak boleh diramal, dan keadaan muka bumi mereka yang lebih 70% gunung gandang itu juga menyebabkan ia cabaran yang begitu besar untuk mereka menguruskan limpahan air dan aliran air daripada hujan. Jadi bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan terima kasih saudara Kamaru, dan terima kasih banyak kerana menjemput saya on behalf Nahrim ni ke studio Astro Awani, beri sedikit penerangan mengenai sistem penuaian air hujan, ataupun istilah yang kita gunakan SPA. Jadi sistem penuaian air hujan ni adalah satu kaedah, bukannya satu kaedah yang baru. Sebenarnya diamalkan sejak 2000 hingga 3000 tahun dahulu. Jadi di mana kita mendengar banyak kan, dulu-dulu tok-tok kita kan, mereka banyak gunakan tempayan untuk menangkung air hujan, dan digunakan untuk minum ketika itu. Dan pada hari ini, manakala kita dah ada sistem penyaluran air pipe, maka kaedah menakung air hujan kita semakin lupa. Jadi untuk makluman tadi mengenai isu mengenai sistem penuaian air hujan SPA di Korea tadi, kalau kita perhatikan di Korea ni adalah diwajibkan setiap bangunan di kawasan metropolitan ni, seperti dilihat tahun 2004 memang telah dikuatkuasakan. Dan pihak pihak berkuasa metropolitan di di Korea ni, di Seoul City, memang menetapkan syarat setiap bangunan baru dan bangunan-bangunan sedia ada perlu menyediakan sistem penuaian air hujan, dan di mana dia akan menyebabkan mengurangkan impak aliran puncak. Jadi kalau terlihat di Malaysia sekarang ni, bila air hujan ni dia turun daripada contoh di kawasan Kuala Lumpur yang padat dengan hutan-hutan bangunan ni, air ni akan terus masuk dalam sistem pembaritan dan masuk terus ke sungai.
Dan sedangkan saluran sungai kita ni memang sejak 2000 tahun Sungai Kelang itulah duk serving. Yang sama. Kita tidak ada Sungai Kelang 2, Sungai Kelang 3. Okay. Macam kita ada Further Road. Kita Old Further Road, kita ada highway, Kesas, Duka, macam-macam kan. Jadi tetapi kalau kita lihat sungai itulah. Sejak dulu sampai sekarang memberi khidmat. Tetapi kalau sekiranya di Kuala Lumpur ni sebenarnya dia adakan sistem penuai air hujan seperti di Korea dikatakan dah ada bandar sampai Seoul City ni digelar sebagai bandar penuai air hujan. Jadi boleh katakan impact dia almost 50 to 60%. Di mana air ni digunakan untuk banyak tujuan lah. Dan kalau perhatikan di Seoul ni kalau untuk tandas ni memanglah air hujan. Dan semua kegunaan-kegunaan selain daripada minum, mandi adalah digunakan untuk air hujan. Prof, apa signifikannya sistem penuaian air hujan ini dalam konteks menguruskan ancaman banjir ni, kerana mungkin larian air itu dan pengaruh bila kita ada takungan dan bila kita ada kawasan tempatan ataupun local areas yang untuk menahan air hujan itu, maka walaupun kawasan larian air itu tidak lagi boleh menyerap larian air seperti dahulu sebelum ada hutan konkret sebagainya, tapi kali ini cara baru, moden untuk menghalang aliran air yang terlalu laju. Kalau kita perhatikan sebelum satu kawasan tu dibuat satu pembangunan, asalnya kawasan tu hijau, kawasan hutan contoh, ataupun satu ladang. Bila hujan turun maka tanah ni akan menyerap air. Kalau tanah tu bagus jenis pasir, dia almost boleh ambil sampai 7 hingga 8% air. Yang kawasan kuantiti air tu dia boleh serap. Tetapi bila kita telah konkretkan, bila contoh kita telah konkretkan semua kawasan tu nak buat bina bangunan dan sebagainya, maka kadar penyerapan yang 5-60% tu dah hilang. Jadi di mana ke air ni akan pergi? Sudah tentu air ni akan mengalir dan memberikan dia punya aliran puncak dia tu. Maksudnya dalam 1 jam tu, katakan dulu mungkin air dia dalam 10 liter 1 jam. Jadi dengan adanya serapan dan sebagainya, maka mungkin 10 liter. Selepas kita ada tutup bumi ni, maka aliran air ni mungkin meningkat jadi 70 liter. Jadi bermakna dia dalam masa 1 jam tu berganda lah. 10 liter dah jadi 70 liter dah. Prof, kita sambung tu lagi pasal kita suka tengok aliran air dan sebagainya. Kerana kalau kita ada sains di sebaliknya, maka kita ada ilmu tentang pengaliran air, maka tentunya kita boleh menggunakan sains untuk memanipulasi aliran air tu. Kita tak boleh mengelak pembangunan, hutan dah pun ditebang. Mungkin kawasan Bukit Kewangan ni ada Jalan Raja Culan, mungkin Jalan Raja Culan tu dulu juga larian anak sungai kerana di antara 2 bukit. Tapi dah tak ada. Jadi apa yang kita boleh lakukan? Kerana kalau tidak, sungai jalan akan menjadi sungai, dan itu yang kita tidak mahukan. Jadi bagaimana nak menggunakan pendekatan sains dan juga pendekatan ilmu tentang aliran air untuk mengubah nasib kita daripada menjadi mangsa banjir kepada orang yang boleh memanipulasi banjir untuk kebaikan manusia, itu kita bincangkan selepas ini. Terima kasih kerana masih menonton Agenda Awani. Sebenarnya kita sudah pun ada cara untuk bertepan dengan ancaman larian air beban puncak yang menyebabkan banjir. Tapi sama ada kita mahu menggunakannya secara praktikal, kerana kita perlu mengubah beberapa amalan yang telah kita lakukan. Jangan hanya membina sesuatu kawasan baru tanpa memikirkan larian air dan tanpa memikirkan bagaimana nak menuai hujan yang kita pasti akan turun di negara kita di kawasan-kawasan tertentu. Semua kearifan ini ada di Nahrim. Dah. Kita dah ada. Jadi untuk makluman Cik Kamarul, sebenarnya Nahrim telah buat penyidikan berkenaan dengan sistem penuai hujan ni. Saya hampir dah 10 tahun. Kita dah ada garis panduan. Kita dah ada projek-projek perintis. Kita telah buat di sebuah masjid di Puchong, di sebuah sekolah, even rumah individu, even untuk bangunan yang baru dan juga bangunan sedia ada. Jadi dalam sistem penuai air hujan ni, dia melibatkan 2 sistem lah. Satu untuk sistem yang air daripada bekalan air, satu lagi sistem dari penuai air hujan.
Jadi bermakna kita gunakanlah untuk air hujan ni untuk lain-lain kegunaan selain daripada air minum dan juga mandi lah. Okey. Kita kalau ikut Korea ni, even air hujan mereka telah filter sampai boleh minum. Jadi kita belum sampai tahap tu lagi. Kita masih non potable lagi. Jadi dari segi pilot projek ni banyak dah buat dah. Jadi cuma bergantung pada owner of the building. Mungkin dia perlukan some insentif daripada pihak berkuasa tempatan, pihak berkuasa negeri. Jadi ilmunya, sains di sebaliknya itu memang nyata. Dah terbukti ada. dalam kajian 10 tahun dilakukan oleh Hari. Dah ada. Jadi kalau kita lihat bila kita dah katakan di whole KL ni, semua bangunan-bangunan tinggi di Kuala Lumpur ni, kalau tidak sudah ada sistem spa ni, saya rasa almost 50% air hujan ni yang menyerbu ke sungai ni, dia punya impact dah kurang dah. Kalaupun tidak boleh dibuat di pihak swasta, tentunya pihak kerajaan dan bangunan-bangunan awam boleh melakukannya dahulu. Yes, saya rasa dulu dah ada arahan dalam Majlis Sumbayan Negara, tak salah saya tahun 2007 ataupun 2008, memang arahan itu telah dikeluarkan. Jadi mungkin ada some kekangan lah, kekangan dari segi bajet kan. Jadi benda ni telah pun diwar-warkan dah. Jadi dalam pihak kerajaan semuanya telah mengetahui dah di teknologi ini, dan pihak kerajaan memang sedang mengorak langkah lah. Even menerusi Kementerian Sumber Asli, Kementerian di bawah Harim ni, kita telah mengorak langkah ke arah untuk memperkenalkan dengan lebih agresif lah kepada bangunan-bangunan kerajaan, dan juga termasuk dengan memperkenalkan kepada kerajaan-kerajaan negeri lah dan pihak tempatan. Dalam konteks itu ada yang mungkin tak percaya bahawa takkanlah kalau bangunan sekolah, rumah buat takungan air, maka kita boleh mengubah nasib banjir kepada tak banjir. Ya. Adakah itu persepsi yang perlu dihadapi? Kerana tentunya mereka berfikir, yalah kalau kita tahan pun berapa banyak sangat kita boleh tahan, berapa banyak tangki sangat jadi kita boleh untuk makluman, sebenarnya kita dari penyidikan Harim ni, kita dah ada dari segi in term of, jadi kalau kita fikirkan dari segi rainfall harvesting ini, kita kena fikir secara basin. Contoh Sungai Kelang. Kalau kita tengok Sungai Kelang ni, kita tak boleh fikir untuk kawasan-kawasan beberapa bangunan sahaja. Kita kena fikir secara lembangan. Bermakna dalam lembangan ni, kalau setiap individu, owner of the building ni, mengambil tanggungjawab ni, dia akan berimpact lah. Tetapi kalau cuma beberapa krat saja yang memahami benda ni, dia ambil langkah-langkah tersebut, dia tidak akan memberi solution kepada untuk impact yang besar pada sungai tersebut. Jadi sebab kuantiti airnya besar. Katakan kita terima hujan every year, kalau macam di KL ni hampir setahun kita terima 3,000 mm. 3 meter kedalaman air dia. Tetapi once we talking the area of the lembangan ni besar. Jadi untuk mendapatkan impact ni, all the stakeholders, semua stakeholders yang berada dalam lembangan ni kena ambil tanggungjawab. Stakeholder ni bukan saja individu, semua agensi kerajaan, pihak swasta, all the people yang tinggal dalam lembangan ni, kalau ambil tanggungjawab untuk guna pakai spa banjir ni, boleh diatasi. InsyaAllah saya rasa 50 hingga 60% banjir dapat atasi. Kerana secara logiknya, kalau air hujan tu kita dah tahan, mungkin residu atau baki air hujan saja yang kita lepaskan, memanglah secara logik pun kalau kita fikir, kalau banjir pun tidaklah banjir yang lama, banjir dah seteruk ni kan, mungkin dia ada sekejap dia turun balik. Tetapi kalau kita tak buat sesuatu, 100% air hujan ni kita hantar terus ke sungai, memang dia akan bagi impact kesan banjir yang teruk lah. Jadi finally, stakeholder dalam lembangan itulah kena hadapi bencana tersebut. Walaupun seperti di kawasan seperti di Kuantan misalnya, boleh juga dilakukan pendekatan spa. Kenapa tidak? Kenapa? Kita dah tahu, kita dengar pasal gelombang pertama, gelombang kedua kan. Contoh malam ni saya dengar daripada meteorologi department, dia kata air pasang sampai 3 meter lebih. 3.03 meters. Pukul 10 lebih nanti. Katakanlah ketika tu hujan lebat. Air hujan lebat dengan air pasangnya dua-dua ni bertembung, memang akan jadi gelombang besar kan. Tapi harap-harap tak hujan lah kan. Dengan kata tak hujan, alhamdulillah lah kan. Tetapi ketika tu pula air yang lebat ni pun kita tak menahan dia, memanglah dia akan mendatangkan satu bencana yang luar biasa lah. Maknanya kita ada cara, bukannya kita tidak boleh melakukan apa jua. Kita jadi boleh melakukan sesuatu. Setiap stakeholders yang tinggal dalam lembangan tersebut
kena ambil tanggungjawab ni. Okey. Kita pergi rehat yang terakhir, Prof. Tapi bila kembali, mungkin kerana kesedaran ataupun pendedahan terhadap perkara ini tidak berlaku sejak awal lagi, sejak di bangku sekolah, dalam rutin seharian. Malah saya baca artikel dan jurnal tentang Korea juga, mereka juga mengatakan bahawa berapa lama mereka meninggalkan kearifan yang telah pun dicipta oleh nenek moyang mereka tentang menggunakan air hujan dan sebagainya. Jadi bagaimana dengan apa lagi kajian yang ada di Nahrim itu, ilmu ini dapat kita bukakan kepada cerapan lebih ramai orang misalnya. Itu kita bincangkan selepas ini kerana saya tengok telah ada pun persidangan-persidangan antarabangsa memikirkan tentang teknologi-teknologi terkini, apa lagi yang boleh dilakukan dalam penuaian air hujan. Dan kita tidak mahu ketinggalan, itu kita bincangkan selepas ini. Anda masih menonton Agenda Awani dan saya masih berfikir kenapa kita ada banyak ilmu, terutamanya seperti Nahrim dah buat kajian 10 tahun dah tentang spa dan sebagainya, tapi kita masih berhadapan seolah-olah macam kita kurang ada penyelidikan seperti ini. Dan contoh-contoh yang nyata adalah bagaimana kita mempunyai rangkaian maklumat daripada mula mendung itu terbentuk di awan sampai turunnya air itu menitis di lembangan-lembangan sungai sampai masuk ke anak sungai, berapa parasnya, berapa banyak yang menuju ke sungai-sungai utama dan apakah peningkatan setiap setengah jam ke 15 minit ke di setiap sungai itu. Dan kemudian kita boleh tengok bacaan data itu dengan adakah di laut paras air laut juga semakin meninggi dengan landaan ombak dan pasang surut dan sebagainya. Kalau itu kita boleh bentukkan dalam satu bentuk data terkumpul yang menunjukkan capaiannya kepada semua orang, tentunya kita mempunyai kelebihan dalam berhadapan dalam pengurusan perkara seperti itu. Jadi mungkin ini cabarannya sekarang. Di samping kita nak melihat pada penyelidikan dan teknologi baru yang kita boleh garapi, tapi kita juga perlu memanifestasi segala benda yang sudah pun kita pelajari ini keluar dalam bentuk praktikal untuk amalan setiap pihak. Jadi untuk makluman Encik Kamarul, sebenarnya Nahrim mengorak langkah dalam bidang penyidikan ni. Kita harusnya menggunakan sistem yang lebih high-tech ataupun sistem pintar. Contoh untuk mengawal empangan ataupun dari segi pemindahan orang ni, kita perlu kena ada data. So data ni memainkan peranan penting untuk kita buat keputusan. Jadi kalau kita guna kaedah-kaedah manual, kaedah-kaedah cara lama ni, agak sukarlah untuk tindakan kita yang cepat. Jadi dalam untuk dari segi pengawalan hujan ni, kita kena hubungkan ataupun sistem yang bersepadu. Maksudnya katakan malam ni air laut naik. Kita tahu dah around 3 meters. Masa tu kita tahu juga meteorologi akan keluar data hujan. Dan kita pun ada some intelligence system untuk nak synchronize, nak calculate everything ni, dan kita boleh buat decision yang cepat. Tetapi kalau kita guna kaedah-kaedah lama ni, menyukarkan kita lah. Sebab tu Nahrim sekarang ni kita mengorak langkah kepada sistem intelijen. Contoh macam banjir kan. Kita sekarang tengah kaji untuk come out dengan flood mapping. Intelligent flood mapping. Katakan dengan sekian-sekian hujan ni, kawasan mana yang akan terlibat? Banyak mana penduduk akan terlibat? Bagaimana kita nak pindahkan? Jadi kaedah-kaedah kita tengah buat penyelidikan secara lebih terperinci. Dan kita pun tahu kawasan mana yang sering kali akan berlaku banjir. Itu pun historical data pun dah ada. Jadi kita akan gabung di historical data dengan intelligence system ni, kita akan buat dengan more good decision lah. Kita tahu lebih kurang 9% je kawasan di Malaysia yang selalu banjir. Kita tahu 60% taburan hujan itu kan? November ke Januari. Jadi semua tu kita boleh petakan. Jadi memang kita dah ada historical information, everything, bermakna memang kita dalam buat penyelidikan untuk develop intelligent Nahrim intelligent flood mapping. Jadi ini mudahkan untuk kita buat keputusan. Jadi keputusan ni untuk orang yang buat keputusan, dia perlukan satu support system yang very strong support system supaya dia buat keputusan yang tepat. Sebab tu dalam baru ni macam saranan our PM ni di bawah Lautan Biru ni. Jadi macam contoh kita bekerjasama lah. Kita bekerjasama dengan pelbagai agensi kerajaan ni. Agensi kerajaan pun di bawah banyak minister ni kan. Jadi kita kena ada hubung kait
kita perlukan jabatan kaji cuaca. Kan? Jadi tak bolehlah kita pula nak set up another kaji cuaca kan. Contohnya macam pihak yang jaga sungai je, tapi yang jaga lembangan. Jaga. Jadi sekarang ni kalau kita lihat di Korea ni, dia ada satu lembangan, satu agensi. Okay. Jadi bermakna semua agensi ni yang berkaitan dengan air, tak kisahlah Indah Water ke, JPS ke, JAS ke, apa nama agensi-agensi alam sekitar ke, kita kena berada di bawah satu payung, kan? Satu payung, dan kita kena come out dengan satu plan pengurusan, satu plan pengurusan lembangan sungai berkenaan. Contoh Sungai Kelang kena ada satu plan pengurusan lembangan sungai, di mana dari bawah plan ini kena ada tindakan-tindakan dia, tindakan jangka pendeknya, tindakan jangka sederhana, tindakan jangka panjang, apakah langkah-langkah strukturnya, apakah langkah-langkah bukan strukturnya. Jadi kan bila kita ada very nice plan ni, tindakan diambil secara bersama oleh semua agensi, maka kita boleh capai sasaran yang ditetapkan. Setuju sekali Prof. Dan sekarang dengan pendekatan data yang begitu besar seperti big data dan capaian teknologi telefon pintar dengan aplikasi-aplikasi pintar, tentunya ia membolehkan individu juga mempunyai capaian terus pada penggalan data tadi itu. Terima kasih banyak Prof. Itu kita akan telusuri dan terus pastikan untuk digerakkan, kerana ilmunya kita tahu kita sudah ada, tapi bagaimana nak menggerakkannya itu yang masih menjadi cabaran kepada kita. Dan kita harap 2014 menjadi tahun di mana kita saksikan satu pergerakan konkret dalam bidang ini. Terima kasih banyak. Hantarkan pandangan anda sendiri kepada Astro Awani. Ada Facebook, Twitter, YouTube, Instagram, atau terus aplikasi mudah alih iOS dan Android Astro Awani. Jumpa lagi dalam episod yang lain pula. Selamat malam. Thank you, Prof.